Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam 我们一起祷告。 Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami ada pada hari ini, kami tahu ya Tuhan, itu adalah anugerah-Mu. Terima kasih. Pagi ini kami boleh datang dan memuji-muji, memuliakan Engkau. Karena Engkau memang Allah kami yang layak dan patut menerima pujian dan sembah kami. Sekarang saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Siapkan hati kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Urapi sekali lagi hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-Mu yang menerjemahkan. Titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-hamba-Mu ini. Sehingga yang kami sampaikan bukan sekehendak hati kami sendiri, tetapi hanya firman Tuhan saja yang ingin disampaikan. Dan kami hanya membuka hati kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan pada setiap kami. Terpuji nama-Mu. Dengarkan doa kami, yang kami serukan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam sejahtera jemaat Tuhan Yesus Kristus. 大家平安， Shalom. 平安， Shalom. 平安。 Ya, kita sungguh bersyukur kalau pada pagi ini kita semua boleh berhimpun dan bersekutu bersama-sama. 感谢主，我们能够聚集在一起来敬拜 Dan。dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jufrendi serta hamba-hamba Tuhan dan para pimpinan gereja di tempat ini yang memberi kesempatan saya untuk men-sharingkan firman Tuhan. 我也要特别谢谢有牧师、还有教牧团队、还有弟兄姐妹给我机会来分享主的话。 Saudara, hari ini kita secara khusus untuk membicarakan mengenai karunia rohani. 今天我们要特别来讨论关于神的恩赐。 Kita yakin dan percaya keberadaan di dunia ini, Tuhan pasti punya maksud yang indah. 我们相信我们在这个世界上，肯定神有自己他的计划和美意。 Kita lahir di tengah-tengah dunia ini bukan sebuah kebetulan. 我们存在在这个世界不是偶然的事。 Rick Warren dalam bukunya mengatakan bahwa kita hadir di dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah. 华里克牧师曾经在他的书里面说过，我们在这个世界上肯定神有他美好的计划， Untuk kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. 好让我们能够彼此建造、造就。 Dan indahnya adalah Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. 更重要的是，上帝会以他的恩赐来装备我们。 Miliki yang dari Tuhan. 问题是我们是否晓得神给我们什么恩赐吗？ Hari ini kita mau belajar bersama-sama. 今天我们要一起来学习。 Saudara, saya izinkan saya bukan menyampaikan dari bagian 1 Petrus pasal 12, tapi di 1 Petrus pasal yang keempat. 今天我要从彼得前书第4章10到11节来跟大家分享。 Cek. Oke. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 hingga yang ke-11. 彼得前书第4章第10到11节。 Saya akan bacakan ayat 10 dan saudara-saudara yang berbahasa Indonesia silakan membaca ayat yang ke-11. 我先读第10节，弟兄姐妹也用印尼文的圣经来回应11节。 Nanti kemudian penerjemah membacakan dalam bahasa Mandarin. Ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. 个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。 叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。 Sampai demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. 我们的经文就读到这里。 Berbagai setiap kita bukan saja membaca, tapi juga merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. 读经思想遵守的人有福了。 Saudara, apa itu karunia rohani? 什么是属灵的恩赐呢？ Alkitab pernah menggambarkan bahwa hidup kita atau gereja Tuhan itu seperti sebuah tubuh.
圣经描述我们教会好像一个身体， Tubuh itu tidak hanya tangan, tapi tubuh itu punya begitu banyak perlengkapan-perlengkapan anggota-anggota tubuh lainnya. 身体不只是有手，乃是有许多的肢体。 Dan tiap bagian-bagian anggota tubuh punya peranan dan fungsinya masing-masing. 身体的每个肢体都有自己的功用， Tangan beda dengan kaki, 手和脚不一样， kaki beda dengan mata, 脚和眼睛也不一 mata 样， beda dengan telinga. 眼睛与耳朵不一样。 Artinya apa? Setiap anggota tubuh memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. 所以每肢体都有它自己的功能功用。 Dan Allah memperlengkapi setiap orang-orang percaya melalui Roh Kudusnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. 上帝也透过他自己的圣灵来装备每个信徒，来 Allah, mem- 建立身体。 Allah memperlengkapi kita untuk satu maksud dan tujuan Allah dimuliakan melalui hidup kita. 上帝就给我们不同的恩赐，让我们可以荣耀他。 Hanya saudara seringkali begini, ada begitu banyak hambatan kita dalam menemukan karunia rohani kita. 问题是呢，我们很多时候面对许多的障碍，使我们不能够发现自己的恩赐。 Kadang-kadang oleh karena kedangkalan kehidupan kerohanian kita, menghambat kita untuk memahami apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan melalui karunia yang kita miliki. 有时候是因为我们的灵命肤浅，所以我们无法明白神在我们生命中的旨意。 Kalau saya katakan kerohanian yang dangkal ini bukan berarti orang-orang Kristen yang baru jadi orang Kristen. 所谓的灵性、灵命肤浅，不是说那些刚信主的基督 Ada 徒， cukup banyak orang-orang Kristen yang lama, yang udah puluhan tahun jadi Kristen, tapi sebenarnya hidup rohaninya dangkal. 有许多的基督徒虽然已经信主几十年，但是他们的灵命还是非常的肤浅。 Keegoisan, kesombongan, iri hati itu menjadi penghambat di dalam pertumbuhan kerohanian kita. 自私、骄傲妒忌别人，这将成为我们灵命成长的障碍。 Kita juga terhambat oleh karena sifat kekanak-kanakan kerohanian kita. 很多时候也是因为我们那种优质的灵命来障碍我们。 Kita merasa iri dengan talenta atau karunia rohani orang lain. Kita sebenarnya akhirnya apa? Merasa bahwa Tuhan tidak memberkati kita. 我们去妒忌别人的恩赐，我们就觉得好像上帝没有赐福我们。 Ada juga menjadi penghambat adalah gambar diri yang salah. 有些的障碍是我们有那种错误的自我形象。 Ketidakdewasaan kita sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan pemahaman akan diri. 我们的优质呢，将直接影响我们对自己的了解。 Seringkali kita menganggap baik kita merendahkan diri kita sendiri atau malah meninggikan diri kita sendiri. Itu juga menjadi penghambat. 有时候关于自卑或者是抬高自己，这也是会成为我们的障碍。 Lingkungan yang tidak kondusif, yang menghambat juga pertumbuhan kita. 我们这个环境也会成为障碍我们成长的因素。 Barangkali kita dibesarkan dari keluarga Kristen. 可能我们在一个基督徒家庭长大， Papa mama, anggota keluarga kita semua udah percaya. 我们的家人都是信主的， Tetapi kita seringkali terlena dan tertantang untuk pengaruh-pengaruh dunia sekitar kita. 但是我们却受到我们的环境的影响， Yang membuat kita tidak bisa bertumbuh secara dewasa dalam kehidupan kerohanian. 这使我们的灵命无法成长。 Oleh karena itu saudara, beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan karunia rohani. 所以相关属灵恩赐，我们必须注意一些的事情。 Di ayat yang ke-10 tadi, di 1 Petrus mengatakan Tuhan mengaruniakan kita sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang percaya. 刚才在第10节告诉我们，个人要照所得的恩赐彼此服侍。 Karunia rohani itu setiap orang percaya pasti memiliki karunia. 其实每个基督徒都有属灵的恩赐。 Kalau kita sungguh-sungguh mengerti tentang arti pertobatan, 如果我们真的明白什么是悔改， Tuhan pasti melengkapi kita. 是 Tuhan pasti melengkapi kita, 啊 memperlengkapi kita. 上帝肯定会装备我们。
Saudara masih mengingat di dalam Alkitab ada orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. 还记得圣经里面有记载关于有人拿到这个5塔林德、3塔林德的故事吗？ Yang diberikan 5 berlipat menjadi 5 lagi, menjadi 10. 领5塔林德的，他也这个多赚了5塔林德 Yang diberikan 2 berlipat menjadi 2, menjadi 4. 然后2塔林德的也这个另赚取2塔林德。 Dan apa yang dilakukan oleh yang punya 1 talenta? 那么那一个领1塔林德的 Dia kubur itu 做什么呢 talentanya. 他把那个塔林德藏起来， Dan menganggap tuannya itu jahat. 他甚至认为主很 Sudah diberi 坏， kepercayaan, dia simpan. 已经信任给他，但是他藏起来。 Hati-hati saudara dengan sikap orang yang punya 1 talenta ini. 你们要很小心，不要像这位领1塔林德的人， Bisa terjadi kepada setiap kita orang-orang percaya. 这有可能发生在每个信主的人身上， Karena kita tidak bertumbuh secara rohani. 因为我们在灵性上没有成长。 Saya seringkali mengistilahkan orang Kristen banyak yang hidupnya secara religiusitas. 很多的基督徒呢，他们的生活只是有那种宗教的形式而已。 Orang-orang Kristen yang merasa sudah jadi Kristen kalau tiap minggu sudah ke gereja. 他们以为每个礼拜到教会那就是基督徒。 Kalau gereja ada kebutuhan, dia sudah memberi partisipasi dengan fungsinya. 如果教会有需要，他就奉献，那就是基督徒了。 Dia juga mungkin ikut beberapa kegiatan di gereja. 可能他也参加教会一些的活动， Dia merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik. 他以为这样就是一个好基督徒。 Dia tidak seperti orang-orang lain. Oh itu yang di penjara Pak, saya nggak seperti itu. 他不像别人这个被关在监牢里。 Saudara, hati-hati. Religiusitas ini menjadi penghambat dalam kehidupan orang-orang percaya. 弟兄姐妹要小心，宗教这个形式呢，将成为我们成长的障碍。 Karena kita terlalu mengandalkan hal-hal yang sifatnya ritual keagamaan belaka. 因为这就是所谓的只是靠着这些表面的宗教仪式。 Kalau kita hanya puas untuk hal-hal semacam itu, apa bedanya kita dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dicatatkan dalam Alkitab? 如果我们只满足于这些，那么我们和那些法利赛人有什么不同呢？ Sudah ingat Tuhan Yesus pernah mengecam para Farisi-Farisi ahli Taurat itu. 你们还记得耶稣曾经责备法利赛人？ Kamu itu kayak kuburan yang di luarnya di kapur putih tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. 耶稣责备他们说：“你们就好像被粉刷的坟墓，外面很美，但是里面却充满着骨头。 Secara lahiriah mereka sangat beribadah. 从外表看起来，他们很有宗教生活， Tetapi sejatinya mereka hanya puas dengan keakuan, keegoisannya mereka. 但是事实上，他们只是满足于他们自己的自私。 Maka saudara, jangan puas dengan soal religiusitas kita. Kita harus one step higher, satu tingkat lagi lebih tinggi. Memiliki spiritualitas relasi kita dengan Tuhan. 所以，我们不要只是满足于宗教的形式生活，我们更要有这个美好的灵性灵命。 Ada sebuah encounter, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. 我们必须与主有个人的那种相遇的经历。 Kehidupan kekristenan yang demikian Tuhan hendaki pada saudara dan juga kepada saya. 神所要的基督徒就是这样的基督徒。 Saudara, karunia itu tujuannya bukan untuk saja membangun orang lain, tapi juga membangun diri kita sendiri. 属灵的恩赐的目的不只是要造就别人，也必须造就自己。 Bedakan antara karunia rohani dengan kemampuan-kemampuan natural kita. 我们要分得清楚什么是自然的天赋，以及这个属灵的恩赐。 Karunia rohani beda dengan bakat, kemampuan, keterampilan yang kita miliki. 属灵的恩赐跟我们的天赋、我们的技能技术是不一样的。 Karena kemampuan-kemampuan natural itu juga bisa dimiliki bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya. 这些自然的本事呢，和那些不信主的人，他们也是拥有。 Kemampuan kita memainkan alat musik semuanya. 比如说我们这个弹乐器的技术 Nggak cuma orang Kristen yang bisa melakukan itu. 不只是基督徒能够弹， Orang di dunia juga bisa melakukan, kan mungkin lebih baik.
外面的人可能比我们更专业， Tetapi Tuhan ingin supaya kita bukan hidup di dalam natural gift, tapi dalam spiritual gift. 上帝不是要我们只是这个活在使用我们这些自然的天赋呢，他要我们使用属灵的恩赐。 Yaitu tujuannya untuk melayani dan membangun iman baik diri dan juga membangun iman orang-orang lain. 目的就是要彼此服侍，造就别人和自己的信心。 Saudara, itu yang sebenarnya Tuhan ingin terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. 这就是神希望能够发生在你我生命里头的事情。 Karunia rohani ini tidak bisa muncul begitu saja. 属灵的恩赐不能够这么容易的就 Memang ini 出 adalah 现， anugerah yang Tuhan berikan. 它乃是神所给我们的恩赐。 Tetapi harus terus-menerus dikobarkan, dihangatkan, dipanaskan. Kalau tidak akan menjadi padam. 那么我们的属灵恩赐必须不断的被挑旺，不要让它熄灭。 Oleh karena itu saudara, 所以呢，弟兄姐妹， kalau karunia rohani kita itu kita simpan, kita pendam seperti orang yang talenta satu itu, 如 maka 果 hilanglah potensi itu. 如果我们把属灵的恩赐藏起来，就好像那个领一他连的人藏起来的话， Kita masuk yang bagian yang kedua. 我们进入第二点， Karunia rohani bertujuan memuliakan Allah dan melayani sesama. 属灵的恩赐的目的就是荣耀主与彼此服侍。 Di ayat 11 dikatakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. 在第11节告诉我们，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。 Saudara, nanti kita akan melihat data mengenai karunia-karunia rohani yang ada di dalam Alkitab. 等一下我们会从圣经去看这些属灵恩赐的名单。 Dan kalau saudara perhatikan di beberapa ayat yang saya cantumkan ini, 如果你们注意这几节的经文， karunia rohani itu rupanya punya tujuan. 属灵的恩赐有目的的。 Di Korintus pasal 12 dan Korintus pasal 14 disebutkan untuk kepentingan bersama atau kepentingan jemaat. 在哥林多前书12章第7节，还有14章第12节，都告诉我们，它的目的就是要叫人得益处。 Di Efesus pasal 4, di Efesus pasal 4 dikatakan untuk memperlengkapi orang kudus. 在以弗所书第4章记载，告诉我们，我要成全圣徒。 Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， siapa yang dimaksudkan sesama atau bersama atau orang kudus ini? 这里所说的别人，还有这个圣徒是指谁呢？ Yaitu kita gerejanya. 也就是指我们他的教 Kitalah 会。 orang-orang yang Tuhan maksudkan. 神所指的就是我们。 Kita gereja dipanggil untuk berbagian dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. 我们教会被呼召参与神的工作。 Saudara tahu bahwa gereja itu di dalam Alkitab diistilahkan atau dalam bahasa Yunani itu ekklesia. 教会 Ekklesia 在原文，也就是希腊文是 ekklesia， Itu berasal dari dua kata, ek dan kaleo. 它是两个词组起来的，就是 ek 和 galeo。 Ek itu keluar, gitu ya. ek 就是出去的意思 Kaleo itu dipanggil atau memanggil. ，galeo 的意思就是呼召或者是被召。 Jadi ekklesia atau gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia. 所以教会是一群从世界被呼召出来的一群 Kita 人。 memang sengaja dipisahkan dari dunia ini. 我们从这个世界被分别出来， Tapi ingat saudara, pada waktu Tuhan memisahkan kita, kita tidak langsung ke surga. 但是我们要晓得，当神把我们分别出来的时候，我们没有马上上天。 Setelah kita dipisahkan dari dunia, diutus kembali datang ke dalam dunia. 我们虽然从世界被分别出来，但是我们再重新被差遣进入世界， Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi dunia tentang firman Allah. 目的就是要以神的话来影响世界。 Maka saudara, peranan gereja tujuannya adalah menggarami, menerangi dunia sekitar kita. 所以教会必须能够成为社会的盐和光。 Kalau dunia 如果 masih hidup dalam kecemaran dosa, ini sebenarnya fungsi dan tugas kita yang tidak berfungsi dengan baik.
如果我们环境还活在被罪恶污秽的当中呢，我们就有责任去影响他们。Saudara, kita sedang berada di satu kondisi zaman yang tidak menentu. 弟兄姐妹，我们正处在一个没有确定方向的时代。 Kita melihat perekonomian yang sangat-sangat fluktuatif, naik turunnya sangat cepat. 我们看到我们的这个经济起起落落， Hari-hari ini pekerjaan begitu sulit didapatkan. 今天很多人很难找工作， Harga begitu cepat naik. 物价很快就涨价。 Gara-gara perang jauh di sana, ya, Iran melawan Amerika dan Israel yang terimbas seluruh dunia. 因着这个伊朗还有以色列和美国的战争，就影响到全世界。 Saudara, dengan situasi semacam ini, 在这样的情况之下， bagaimana peranan kita sebagai orang-orang percaya? 我们作为信主的人有什么角色要扮演呢？ Saudara, ini yang menjadi sebuah tantangan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. 这成为主教会在世界当中的一个挑战。 Kita harus menggarami mereka, menerangi mereka. 我们要光照他们成为他们的盐。 Tapi jangan-jangan gereja Tuhan hari ini sudah mirip dengan dunia. 但是恐怕我们今天的教会越来越世俗化， Karena gaya hidup mereka sudah nggak beda dengan orang-orang dunia. 因为我们的生活方式与世界没有两样。 Coba lihat gaya pergaulan anak-anak muda Gen Z hari ini. 让我们注意看这个Z 时代的他们的交往方式。 Saya punya 3 anak, saudara. 我有3个孩子， Udah 20-an, jadi udah remaja, sudah pemuda balang. 已经是青年了。 Anak saya yang pertama namanya Holly. 我的第一个孩子是 Eh, 叫什么 Holly. ？Holy 圣洁 Saya sayanya Ho, jadi Holly gitu ya. Holy。 Lalu Tuhan karuniakan lagi anak yang kedua. 然后第2个孩子 Saya kasih nama Hosi. Hoshi， 他的名字是 Hoshi。 Gak lama hamil lagi istri saya. 不久我的太太又怀孕了。 Tuhan karuniakan laki-laki sekarang. 神给我一个男儿 Saya kasih nama apa, saudara? Hosea. 他的名字是 Hosea 何西亚。 Jadi enak kalau dulu manggil anak saya masih kecil, ho, datang semua tiga-tiganya gitu ya. 所以小的时候我叫孩子吼吼吼，他们就来了。 Untung anak ketiga laki-laki. 幸亏第3个孩子是男的， Kalau enggak jalan terus itu. 不然就会继续生下去。 Semua saya bilang, kamu aja yang hamil kalau begitu. 我的师傅说你自己去怀孕吧。 Terus saya mau katakan begini, 我又说的是什么呢？ anak-anak kami juga bergaul dengan sekitarnya. 我们的孩子也与他们的环境去交往。 Kami sebagai keluarga Kristen, apalagi keluarga pendeta, tentu pasti otomatis kita mendidik mereka dalam gaya kehidupan orang Kristen yang taat. 作为基督徒家庭，更何况是牧师的家庭，我们肯定会教导孩子成为一个顺服神话语的孩子。 Gampang, saudara? 容易吗？ No. 不容易。 Saya satu kali kaget sekali anak saya yang laki itu lagi main game di kamarnya. 有一次我发现我的儿子在房间里在玩游戏， Lalu keluarlah kata-kata makian, kata-kata yang kasar. 突然间他就这个讲出那些粗俗的话。 Saya nggak mau ucapkan. Berulang-ulang dan sering dia ucapkan pada waktu dia, mainnya seru begitu. 当他正在激动打游戏的时候呢，他就会讲出那些不好的话。 Belum pernah, bahkan kami tidak akan pernah mengajari dia seperti itu. 其实我们从来都没有教他们讲那些话， Dapat dari mana dia? 他从哪里学 Pasti 呢？ dari teman-temannya. 肯定是朋友。 Dan saya feeling itu pasti teman gamenya yang online itu pasti ngomongnya pirip-pirip. 我觉得肯定是从他的那个网友打游戏的网友学出来的话。 Saudara, bayangkan ini pengaruh dunia buat kita sebagai orang-orang percaya. 这 Harus 就 hati-hati. 是世界的影响，我们要很小心。 Oleh karena itu saudara, di tengah-tengah tantangan dunia ini kita lakukan.
所以在这样充满挑战的世界里面，我们该做什么呢？ Bicara hari ini mengenai karunia rohani menjadi sangat penting untuk memelihara kehidupan iman kita. 今天我们谈到属灵的恩赐是很重要的，因为这些恩赐将保守我们的 Karunia 灵 rohani 命 itu dimiliki oleh setiap kita, tapi tidak otomatis kita dapatkan. 属灵的恩赐虽然每个基督徒都会有，但是不是自然就会有的。 Kalau kita pendam seperti yang talenta satu itu, Tuhan bisa ambil itu karunia. 如果我们把恩赐藏起来，其他的恩赐神也会拿回去。 Apa yang terjadi pada kehidupan pelayanan saya merasakan apa yang saya sampaikan ini, bagian ini. 我自己已经经历刚才我所表达的这些信息。 Pada waktu saya menjadi seorang pemuda, masih bujangan dulu, saya adalah guru sekolah minggu. 我以前还是这个单身的时候呢，我是一个儿童主日学的老师。 Konon katanya sih, kata murid-murid saya ini, saya guru sekolah minggu yang bagus gitu ya. 啊 Sorry, menyombongkan sendiri diri dulu. 我的那些小孩子都会觉得我是一个很好的老师。 Tapi saudara kalau hari ini, karena sudah puluhan tahun saya nggak berbagian dalam pelayanan anak, 但是今天我已经很久没有服侍这些小孩子了。 saya bisa gemeter kalau di depan anak-anak. 当我站在小孩子面前的时候，我会发 Saya lebih rela dijadwalkan khotbah 1 minggu 5 kali daripada ngajar anak sekolah minggu. 我宁愿一个礼拜在讲台上讲5次的道， Saya udah 好 nggak berani 过 saudara. 站在小孩子面前1次。 Kemampuan itu hilang. 那种能力已经不见了。 Kenapa? 为什么？ Karena saya tidak setia untuk hal itu. 因为我不忠于这样的恩赐。 Tapi ya tentu Tuhan lengkapi dengan karunia-karunia yang lainnya. 当然，上帝也为我装备其他的恩赐。 Jadi saudara, hati-hati sekali. Kalau tidak kita maksimalkan, Tuhan akan tarik itu. 所以要小心，如果我们没有尽力而为，我们的恩赐会被神拿去。 Dikatakan kemudian di ayat 11, jika ada orang yang berbicara atau jika ada orang yang melayani, artinya apa? Ada karunia dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. 那么从11节我们可以看到，其实恩赐包括言语上的恩赐，还有行为上的恩赐。 Kita kadang-kadang bisa membedakan. Ada orang-orang yang kalau duduk di depan begini, ya bisa ngomongnya fasih dan baik. 我们能够去分辨，有些人坐这的时候呢，他们可以很流利的交谈。 Tapi saya juga melihat kadang-kadang ada orang yang diberikan sepertinya talenta yang lain, tapi begitu duduk di depan gemeteran dia. 但是有些人呢，虽然在其他的方面很有恩赐，但是叫他站在台前，他就会发抖。 Ada salah satu ketua majelis lah ya di tempat pelayanan saya. 有一个执事主席， Wah kalau dia mengatur manajemen gereja bagusnya luar biasa. 当他在管理教会事务的时候呢，他很棒。 Satu kali acara HUT gereja dia harus speech, berpidato. 有一次教会周年纪念的时候呢，他就要站在台上这个演讲， Gemeternya luar biasa. 他在那边发展。 Padahal dia udah siapin teksnya. 事实上他已经把讲稿预备好 Sebenarnya 了， tinggal baca doang. 只是读而已。 Tapi ngomongnya gini, selamat pagi, 他就这 bapak-bapak, 样， ibu-ibu, gitu. 他就这样， Goyang kayak kena gempa skala 8 Richter. 他就很难说话在台上发抖。 Saudara, memang tiap orang punya karunia beda-beda. 每个人的恩赐是不一样的， Dan tidak bisa dipaksakan kita untuk mengerjakan yang bukan bagian kita. 我们也不能够勉强去做那些我们自己做不到的事情。 Karena memang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan satu keunikan, satu kelebihan masing-masing. 因为上帝给我们各有千秋，每个人的特点不 Tetapi 一样， tujuannya satu. 但是只有一个目的。 Kalau dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan untuk satu roh, satu Tuhan, satu Allah. 在哥林多前书12章那边告诉我们，一灵、一主、一神。 Artinya apa saudara? Tuhan memang karuniakan dengan fungsi masing-masing. 意思是说，上帝给我们有不同的功能。
Inilah daftar karunia-karunia rohani yang dicatatkan di dalam Alkitab. 这就是圣经里面所记载有关圣灵的恩赐。 Di Efesus pasal yang keempat ayat 11 ada karunia kerasulan, nabi-nabi, pengajar, gembala, penginjil. 在以弗所书在那边的恩赐有使徒、有先知、有教导的、有牧养的、有传福音的。 Di Roma 12 ada sedikit perbedaan, ada karunia melayani, menasehati, mengajar, menyumbang, memimpin, kemurahan dan macam-macam. 在罗马12章记载有服侍的、劝化的、有教导、有这个施舍、有领导、有这个 Ditambahkan dan dilengkapkan 恩 di 赐的 1 Korintus juga dan di kitab 1 Petrus yang tadi kita baca. 在哥林多前书12章第7到第10节，还有刚才所读的这个彼得前书。 Dan saya mau katakan begini saudara, daftar ini hanya bagian-bagian utama atau yang diutarakan, dituliskan, disampaikan di dalam Alkitab. 那这些只是一部分被记录在圣经里面的恩赐 Tuhan juga bisa melengkapkan kita dengan konteks zaman kita. 上帝会在不同的时代装备我们。 Ketika seorang diberikan kemampuan bermain alat musik yang baik. 当一个人，上帝给他能够这个弹乐器， Ketika dia sadar bahwa Tuhan memberikan karunia ini kepadanya dan dia pakai untuk pekerjaan pelayanan dan memberkati banyak orang, itulah karunia yang Tuhan berikan kepada dia. 当这个人意识到他所拥有的那种能力是上帝给他的，然后他用来服侍、祝福众人，这就是所谓的属灵恩赐。 Mungkin karunia musik ada pada orang lain. 可能别人也有这个音乐的恩赐， Ada orang yang mungkin bahkan lebih baik dari dia. 可能有些人弹得比他更好。 Tetapi karena dia persembahkan kemampuannya ini untuk melayani Tuhan, maka Tuhan berkati hidupnya. 但是因为他把他自己的那种这个能干奉献给上帝，上帝就加倍的使用他。 Mungkin saudara punya keterampilan, kemampuan lain yang sifatnya talenta natural. 可能我们有其他的这个技术是属于自然天赋的。 Kalau saudara pakai keterampilan kemampuan ini untuk pekerjaan Tuhan, itulah yang Tuhan kemudian ubahkan menjadi karunia rohani yang kau miliki. 如果我们使用我们的本能去服侍，那就将成为上帝给我们的恩赐。 Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan karunia-Nya, orang itu akan mengalami kelimpahan dalam kehidupan kerohaniannya. 当有人按照神给他的恩赐来服侍呢，他的生命就会越来越丰盛。 Saudara, saya ambil contoh kami para hamba-hamba Tuhan. 我给你们一个例子，就是牧师传道人的例子。 Sekalipun Tuhan panggil kami menjadi pemberita kabar baik Tuhan, Injil Tuhan, khotbah dan segala macam, 虽然我们蒙召就是要讲道、传福音， tapi tidak semua hamba Tuhan itu punya kemampuan berkhotbah yang baik sama. 但是不是每一个牧师传道人都有同等的讲道能力。 Tuhan mungkin karuniakan untuk beberapa orang kemampuan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. 神很有可能只给一些的牧师传道人有能力讲道， Tapi Tuhan juga perlengkapi hamba Tuhan lain untuk memberikan perhatian kepada orang-orang, kepada jemaat dengan setia, dengan penuh kesungguhan. 但是上帝也给一些人恩赐去关心、去关怀其他的人。 Mungkin hamba Tuhan yang lain ada kemampuan manage organisasi gereja. 有一些的牧师传道人，可能他们有能力去管理教会。 Ada mungkin bagian lain hamba-hamba Tuhan yang tugasnya keluar untuk melayani orang-orang banyak di dunia. 有些可能他们得到的恩赐，就是要到教会外面去服侍众人。 Artinya apa saudara? Setiap kita punya bagian dan fungsi peranan masing-masing. 其实我们每个人都有自己的这个角色要扮演的。 Tetapi yang paling penting, ketika kita memakainya itu untuk pekerjaan Tuhan, itu akan menjadi maksimal. 当我们使用这一切来服侍主，那就会成为很有力的工具。 Bagian yang terakhir, karunia rohani adalah titipan yang Tuhan berikan untuk dipertanggungjawabkan. 属灵的恩赐是上帝所托付给我们的，并且必须负责任。 Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐 kita 妹， diberikan bagian ini untuk kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan.
上帝给我们恩赐，乃要我们向他负责任。 Dan harus kita sungguh-sungguh mengerjakannya supaya Tuhan dipuaskan melalui hidup pelayanan kita. 我们要认真的去做，好让我们的生命能够满足上帝的心意。 Kalau kita lalai untuk hal-hal ini, kita menjadi sangat serius memiliki persoalan dengan Tuhan. 如果我们忽略这一些呢，我们与神就会产生很严重的问题。 Karena baik cepat atau lambat, saat kita akan menghadap Tuhan. 或快或慢，我们都要面对神。 Dan ketika kita menghadap kepada Dia, 当我 apa yang 们 bisa kita pertanggungjawabkan? 当我们面对神的时候，我们能够交代什么呢？ Saudara, jangan pikir Tuhan diam dengan kemalasan kita. 不要以为上帝对我们的懒惰不放在眼里。 Jangan pikir Tuhan mendiamkan untuk segala keraguan-raguan. 不要以为上帝呢没有把我们的这种怀疑的心放在眼里。 Jangan pikir ketika kita memendam karunia yang Tuhan berikan, Tuhan membiarkan kita. 不要以为上帝不在乎我们把恩赐藏在 Tuhan 地里面。 menuntut pertanggungjawaban kepada kita. 上帝要我们向他交代清楚。 Tuhan menuntut kepada kita apa yang kita bawa kepada Tuhan pada waktu kita pulang. 当我们回天府的时候，我们能够拿什么回天府呢？ Dan tentu 当 doa 然， dan harapan kita adalah kita pulang dengan membawa berkas-berkas yang kita sudah kerjakan. 我们希望呢，以后回天府的时候，我们可以把我们所做的工作带到他的面前。 Entah berapa lama kita menjadi orang-orang percaya. 不晓得我们已经多久成为基督徒？ Mungkin sebagian kita di sini ada yang baru menjadi orang percaya. 在我们当中，可能有些刚信主的 Tapi mungkin ada yang sudah puluhan tahun, bahkan sejak lahir sudah Kristen. 有些人甚至一出生就是基督徒了。 Persoalannya bukan lagi panjang atau pendek waktu yang kita miliki di dunia ini. 问题不是我们在这个世界上的时间长或短， Tapi seberapa banyak yang kita sudah perbuat bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 而是我们在这个世界上为上帝做多少。 Maka saudara, kita diingatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 所以今天主的话语提醒我们， Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah kita terima daripada Tuhan. 要按照神所给我们的恩赐彼此服侍。 Mari kita melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. 让我们按照自己的恩赐来服侍。 Gereja ini adalah gereja yang Tuhan dirikan. 这教会是上帝所建立的， Sangat membutuhkan partisipasi dan peranan kita. 很需要每个人的参与。 Mari saudara, kita bukan anggota tubuh Kristus yang hanya datang lalu pulang, datang lalu pulang. 但愿我们不要成为只是来做礼拜、做这回家的那种基督徒。 Dan jangan biarkan gereja ini ditangani oleh segelintir orang saja. 也不要让这教会只是由一小部分的人来管理负责而已。 Saudara berada di tempat ini, Tuhan punya rencana dan maksud yang baik. 你们在这里，上帝有特别的旨意。 Saudara menjadi anggota gereja ini bukan hanya sekedar karena saudara diajak oleh si A, si B, si C. 你们来到这教会，不是因为有人邀请你们来而已。 Mari saudara kita berbagian menjadi seorang jemaat yang terlibat bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. 让我们积极参与神在这里的工作。 Saya sangat yakin dan percaya gereja ini membuka kesempatan pada setiap kita, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 我相信教会很开放，不管你们有什么恩赐，都可以参与。 Memang tidak ada kesempatan kita untuk menganalisa apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan kepada saya. 可能我们没有机会来这个分析神给我们的恩赐是什么， Saudara bisa menemui para hamba-hamba Tuhan atau para pimpinan gereja di tempat ini. 但是你们可以去找你们的牧师传道人， Sampaikan kerinduan saudara dan ingin keterlibatan saudara dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini, di gereja ini. 你们可以把你们的负担，把你们的渴望要参与哪一项的服饰，跟你们的牧师传道人分享。 Karena gereja yang berkembang dan bertumbuh adalah keterlibatan semua warga jemaat di dalamnya.
因为教会如果要成长以及发展，需要每个基督徒的参与。 Saya akhiri dengan sebuah kesaksian yang terjadi dalam pekerjaan pelayanan kami. 我要以我这个真实的见证来结束今天的分享。 Saya pernah menjadi seorang gembala di GKY Puri Indah di Jakarta. 我曾经在雅加达普瑞因达国语堂当主任牧师， Jemaat waktu saya menggembalakan itu 900 sampai 1000 orang. 那个时候我的会友有900到1000人左右。 Saya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan, kami pernah mendata kegiatan dan aktivitas gereja 我 selama 和 1 minggu. 我和教牧同工曾经把教会一周的活动记录下来。 Coba dalam 1 minggu, kegiatan yang ada di GKY Puri zaman saya menggembalakan, ada kira-kira 60-an kegiatan. 在我那个时候的服侍的教会呢，在一周里面大概有60左右的活动。 Mulai dari kegiatan-kegiatan besar seperti ibadah seperti ini, atau pelayanan-pelayanan, sampai yang kecil-kecil. Latihan paduan suara, latihan musik, kelompok kecil. 从这个礼拜天的崇拜，然后许多的培训，比如说音乐培训啊，然后练歌啦等等， Begitu padat. 这么的密，这么的 Lalu 忙。 kami juga list data siapa saja yang terlibat dalam 50-60 kegiatan ini. 我们也列出有哪些人参与这些的活动呢？ Sungguh menyedihkan, saudara. 真的是很可悲。 Tidak lebih dari 30% yang terlibat secara aktif dalam kegiatan di rumah Tuhan ini. 积极参与教会活动的没有超过38%， Kemana 70% lainnya? 78%的人在哪里？ Datang, pulang. 他们只是来，然后 Datang, 回， pulang. 来回， Dia hanya datang untuk diberkati. 他们只是要来得到祝福， Tapi tidak tanya kepada Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan di rumah Tuhan ini. 但是从来没有问我能够在主的教会当中做什么。 Saya berharap hal ini tidak terjadi di tempat ini. 我希望这样的事没有发生在这里。 Saya rindu sekali 100% orang-orang ada di dalamnya berbagian bersama-sama. 我希望在这里的基督徒100%都愿意参与工作。 Engkau adalah bagian anggota tubuh Kristus ini. 你们都属于耶稣基督的肢体的一部分。 Ayo, saudara manfaatkan, pakai, fungsikan semua karunia yang saudara miliki. 让我们使用神所给我们的恩赐来服侍。 Tanya kepada Pak Gembala, tanya kepada hamba Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan di tempat ini? 你们可以询问你们的牧师传道人，自己能够在教会做什么？ Karena Tuhan menantikan partisipasi dan peranan kau. 因为上帝正在等候你们的参与。 Karena Tuhan mengharapkan kita menjadi pengelola seluruh karunia talenta dengan baik. 神要我们成为恩赐的好管家， Ini adalah titipan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 这是上帝托付给我们的。 Dan harus kita pertanggungjawabkan pada owner dari karunia itu, yaitu Tuhan sendiri. 我们也要向恩赐的主人交代清楚。 Gereja Tuhan memanggil engkau 主的教会呼唤你， untuk berpartisipasi dan berperan sesuai dengan karunia rohani masing-masing. 呼唤你按照你的恩赐参与教会的事工， Jangan biarkan kita hanya menjadi pengunjung saja di tempat ini. 不要让自己单单成为一个观众而已， Jangan kita menempatkan diri hanya sebagai tamu di tempat ini. 不要让自己成为一个客人而已。 Engkau adalah anggota keluarga besar gereja di tempat ini. 你们是这教会大家庭的成员， Engkau adalah keluarga. Engkau sangat dibutuhkan untuk berbagian bersama-sama di rumah Tuhan ini. 因为你是家庭的成员，那么这教会很需要你们的参与 Selamat melayani Tuhan. 啊！祝贺你们一起服侍， Pakai seluruh talenta yang saudara miliki untuk pekerjaan Tuhan. 使用你们所拥有的恩赐来服侍主。 Saya sangat yakin ketika setiap kita berbagian bersama-sama, 我相信，当我们每个人都积极参与的时候， maka akan terjadi gerakan Tuhan yang begitu dahsyat di tempat ini. 上帝就会在这里动
大功。 Saya selalu menantang para jemaat, ayo bikin pusing gembalamu, 我常常要这个会友使他的主任牧师头昏脑胀 bikin pusing hamba-hamba Tuhanmu di tempat ini. 你们要使你们的牧师传道人头昏脑胀， Tapi bukan oleh karena bikin pusing karena konflik. 但不是因为之间有纠纷冲突 Bikin pusing yang positif. 你们要这个给他们积极的正面的这个头昏脑胀的事情， Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru terus di tempat ini. 就是神不断的把灵魂增加给教会 Udah gak cukup tempat ini. 地方已经不够了 Tambah lagi kebaktian siang. 然后要再加一堂的崇拜 Dalam waktu singkat penuh. 然后又坐满人了， Tambah lagi kebaktian malam mungkin. 再加晚上的崇 Dalam 拜 waktu singkat penuh dengan jiwa baru. 因为不断有这个信的人加进来 Sampai Pak Gembala, para majelis, para pimpinan gereja tempat ini pusing. Duh, cari gedung gereja mana lagi yang lebih gede gitu ya. 一直到你们的牧师传道人一直要想去哪里找更大的地方 Siapa tahu sebelah ini tanah kosong ini ya, gede banget ini. 谁知道隔壁是空地呢？ Kalau perlu kita bangun gedung yang lebih gede, berkali-kali lipat di tempat ini. 如果能的话，我们就建造一个比这个地方更大的教堂。 Amin saudara. 阿门， Nah kok cuma 2-3 orang aja amin ya. Amin saudara. 阿门， Amin. 阿门。 Berperan sesuai dengan karunia rohani masing-masing. 要按照你们的恩赐参与其中， Jangan jadi tamu di tempat ini. 不要单单做客人， Tapi jadilah anggota keluarga besar gereja di tempat ini dan berbagian dalam pekerjaan pelayanan 你们 Tuhan. 要成为这教会家庭的成员，参与其中。 Sekali lagi selamat melayani Tuhan. 祝你们侍奉愉快， Biar puaskan dengan hidup saudara. 愿你们的生命陶足喜悦。 Amin. Mari kita tunduk Amin. kepala, kita berdoa. 我们祷告。 Mohon dengan hormat Pendeta Jufrendi, gembala tempat ini untuk memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan.